Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita berada pada hari yang ke-30 Ramadan. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa lagi satu hari. Walaupun ada beberapa tempat yang setahu saya esok dah raya, seperti di Saudi mereka dah nampak anak bulan, maka mereka raya esok. Begitu juga Jepun dan ada beberapa negara yang lain. Namun kita tidak kelihatan anak bulan, maka kita akan meneruskan menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Mudah-mudahan Allah terima puasa setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga ruangan FB. Ahlan kepada semua. Saya masih lagi belum recover sepenuhnya daripada demam sejak balik umrah Ramadan 2 hari yang lepas. Namun mudah-mudahan dengan perkongsian hadis yang kita baca daripada Sunan Tirmizi, ada sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada sabdaan Nabi SAW. Kita dah tiba pada riwayat 2824. Sambil-sambil tu, sahabat-sahabat jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat. Dan riwayat yang ke-2824 tajuknya menarik, yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Annallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah suka, ayyura, untuk diperlihatkan, asaru ni'matihi, kesan daripada nikmat kurniaannya, ala abdi, ke atas hambanya. Kadang-kala ada seseorang tu Allah bagi dia nikmat yang banyak, sama ada daripada sudut kekayaan, tapi pada waktu itu dia zahirkan seolah-olah dia miskin, papa kedana dan sebagainya. Ataupun seseorang itu dia ada ilmu, tapi dia zahirkan dirinya pada waktu itu seolah-olah dia tak tahu apa-apa. Bukan nak suruh sombong, bukan nak suruh bongkak, tidak. Tapi sunnah digalakkan untuk seseorang itu menzahirkan nikmat yang Allah bagi kepadanya. Tak adalah sampai sombong, tak adalah sampai menghina orang lain, tak adalah sampai bongkak. Tapi Allah suka untuk nikmat yang Allah bagi kepada kita untuk dizahirkan ke atas diri kita. Dan sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, yang bagi selayaknya ayyuzhira, untuk seseorang itu menzahirkan athara ni'matillah, akan kesan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falyalbas ma yunasibu halah, maka daripada sudut pakaian hendaklah dia memakai pakaian yang sesuai dengan keadaannya. Fa innahu syukrun fi'li, kerana itu termasuk menzahirkan rasa syukur daripada sudut perbuatan. Wa aidan yaksuduhul muhtajun fayatasaddaqu alaihim, dan kalaulah pada waktu itu dia menzahirkan nikmat daripada pakaian, daripada kenderaan, maka orang-orang yang susah tahu dia adalah seorang yang ada duit, lalu dia boleh bersedekah kepada mereka. Maka sunnah untuk kita menzahirkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu tak digalakkan kalaulah seseorang itu dia memang ada duit dan kaya, dia pada waktu itu pakai pakaian compang camping,
pakai pada waktu itu kenderaan yang menggambarkan dia seolahnya fakir miskin. Tak digalakkan. Tidaklah haram, itu adalah pilihan dia, tetapi tidak digalakkan. Sunnah untuk menzahirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun jangan sampai bongkak, sombong, menghina orang lain, maka itu adalah tercela. Riwayat 2824. Kita baca dulu sanad, rantaian perawi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Hammam an Qatadah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, ayyara, untuk melihat, athara nikmatihi, kesan daripada nikmat kurniaannya, ala abdih, ke atas hambanya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abul Ahwas, daripada ayahnya, daripada Imran bin Husain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-89, Nabi SAW pernah memakai khuf berwarna hitam. Memakai khuf. Kita berada di Malaysia, kita jarang pakai khuf, kerana mungkin faktor tak biasa, ataupun pada waktu itu faktor cuaca yang panas. Apakah itu khuf? Kata para ulama, khuf adalah yang Nabi SAW pakai adalah sarung kaki yang diperbuat daripada kulit, dan pada waktu itu Nabi SAW melakukan wuduk di atasnya dengan menyapukan air di atasnya. Ianya adalah stokin yang diperbuat daripada kulit. Riwayat 2825. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' an Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidah an Abi anna Najashi. Maka siapakah yang mula-mula menghadiahkan khuf kepada Nabi? Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi adalah gelaran bagi pemerintah Habsyah pada zaman tersebut. Seperti mana pemerintah Rom dikenali sebagai Kaisar, pemerintah Iran dikenali sebagai Kisra, pemerintah Yaman yang dulu dikenali sebagai Tubba, pemerintah Mesir yang kuno dikenali sebagai Fir'aun, maka semua raja-raja Habsyah dikenali sebagai Najasyi. Najasyi itu bukan nama, tetapi Najasyi itu adalah pemerintah Habsyah. Dulu Habsyah adalah salah satu kerajaan yang besar yang bernaung di bawah pemerintahan Rom pada zaman Nabi SAW. Maka sesungguhnya Najasyi ahda, telah memberi hadiah kepada Nabi SAW khufain, dua khuf, aswadain, berwarna hitam, sadzajaini, yang tidak berbulu. Sadzajain ada banyak maksud, ada banyak terjemahan. Kita boleh lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, ada yang bermaksud ghairu mankushain, ianya tak bercorak. Sadzajain, terjemahan pertama, tidak bercorak. Yang kedua, ianya membawa maksud la syiyata fihima tukhalifu lawnihima. Maksudnya pada waktu itu kedua-duanya sama jenis, sama warna. Tidak ada kecacatan, sama rupa dia. Itu terjemahan yang kedua. Makna yang ketiga, aula sya'ra alaihima, sazajain, bermaksud tidak berbulu. Dia ada tiga terjemahan. Yang mana apakah maksud sazajain yang ada dalam hadis? Warnanya sama, bentuknya sama, tidak bercorak, dan terjemahan yang ketiga tidak berbulu. Falabisahuma, maka Nabi pakai hadiah khuf tadi. Summa tawadda'a, dan kemudian Nabi berwuduk. Dan kalaulah Nabi SAW berwuduk dalam keadaan Nabi memakai khuf, wa masaha alaihima, Nabi menyapu air ke atas keduanya. Maka menyapu air ke atas khuf, bila kita lihat khuf yang dipakai oleh Nabi, ianya bukanlah stokin yang kita pakai. Ianya, walaupun ada sebahagian pandangan terpencil pada waktu itu dia kata maksud daripada khuf adalah stokin, namun realitinya tidak. Apabila kita melihat benar-benar apakah maksud khuf, sifat khuf yang dipakai oleh Nabi SAW, ianya jauh berbeza daripada stokin yang ada pada zaman kita. Maka khuf adalah
stokin yang Nabi pakai yang diperbuat daripada kulit, dan disebutkan tentang khuf dalam banyak riwayat hadis Nabi SAW. Maka sebab itu tak sepatutnya kalaulah kita pakai stokin biasa, bila kita nak berwuduk, kita tak buka stokin tersebut dan kita hanya menyapu air di atasnya. Dan itulah pandangan muktamad oleh majoriti para ulama, termasuklah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kami hanya mengetahuinya daripada periwayatan Dalham, dan telah meriwayatkan hadis ini Muhammad bin Rabi'ah daripada Dalham. Bab yang ke-90 berkenaan larangan daripada mencabut uban. Kalaulah kita ada uban, makruh untuk mencabut uban. Jangan mencabut uban. Dan akan datang waktu kita akan tumbuh uban, termasuklah saya, termasuklah kita. Maka makruh untuk mencabut uban. Apakah dalilnya? Kita nak baca hadis ini. Riwayat 2826 daripada Sunan Tirmizi. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, daripada sahabat Nabi Abdullah ibnu Ammar ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an-nadfi, daripada mencabut asyaibi akan uban. Waqal, dan Nabi bersabda, innahu nurul muslim, sesungguhnya uban itu adalah cahaya untuk orang beriman. Uban adalah cahaya untuk orang beriman. Dan sebenarnya uban mengingatkan kita tentang kematian. Barulah kita sedar, oh aku dah beruban, dah tak lama dah waktu aku dekat dunia, dah sepatutnya banyak masa aku luangkan untuk perkara yang Allah suka. Maka makruh mencabut uban. Berdasarkan sabdaan Nabi SAW ini, Nabi larang daripada mencabut uban. Hadis ini adalah hadis yang hasan kata Imam Tirmizi, dan sungguh telah meriwayatkannya Abdul Rahman bin Harith dan lebih daripada seorang daripada Amr bin Shu'aib. Bab yang ke-91, apabila ada orang berkongsi di dalam mesyuarat ataupun meeting sesuatu dengan kita, muktaman itu adalah amanah. Dan ini kita nampak banyak kekurangan zaman kita. Benda-benda yang dalam meeting manusia dah tak rasa takut untuk sebar dan kongsikan. Kadang-kadang meeting belum habis, dah disebarkan pada waktu itu segala intipati meeting. Dalam hadis ini Nabi memberi teguran, al-mustashar, orang yang diajak untuk bermusyawarah. Muktaman sebenarnya itu adalah amanah. Kita tak boleh nak kongsi, lagi-lagi bila orang ajak kita untuk berjumpa, ajak untuk meeting, maka itu adalah amanah. Kita tak boleh nak kongsikan, oh tadi dalam meeting cerita pasal ni, ini adalah minit mesyuarat meeting. Allah akan soal. Semua benda berkaitan amanah Allah akan tanya. Kat dunia mungkin kita terlepas, tak ada siapa tahu siapa yang bocorkan minit mesyuarat, siapa yang pada waktu itu kongsikan minit mesyuarat. Kat dunia kita mungkin terlepas, dan orang itu hanya ajak kita mesyuarat kerana dia percayakan kita, kerana dia rasa kita amanah. Lalu sebab itu Nabi memperingatkan, al-mustashar, orang yang diajak meeting, yang diajak mesyuarat. Muktaman sebenarnya orang itu adalah orang yang diamanahkan sesuatu, diberi kepercayaan tentang sesuatu. Dia tak boleh bocorkan, akan dipersoal. Dekat dunia mungkin terlepas, tak ada siapa tahu, tapi dekat akhirat Allah tak akan lepaskan. Maka ini hadis yang zaman kita patut beri perhatian. Jangan kita bocorkan apa yang orang kongsikan kepada kita. Jangan kita bocorkan minit mesyuarat yang kita ada dalam mesyuarat tersebut, kerana itu akan dipersoalkan. Sebab itu riwayat 2827 kita baca sanad perawinya. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Waqi' an Dawud bin Abi Abdullah an ibn Jud'an an jaddati an Ummi Salamah, daripada isteri Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustashar, orang yang diajak untuk bermusyawarah. Muktaman adalah orang yang diberikan kepercayaan, orang yang diberikan amanah.
Sebab itu, lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, fala yambaghi, maka tidak selayaknya ayyahun, seseorang itu dia mengkhianati kepercayaan tersebut, dan hendaklah dia menyembunyikan isi dan juga kandungan mesyuarat tersebut. Itu adalah amanah, itu adalah kepercayaan. Kalaulah orang tersebut tak percaya kepada kita, nescaya dia tidak akan ajak kita untuk bermesyuarat, untuk meeting dan sebagainya. Kita kena tahu batas-batas yang kita boleh kongsikan dan batas-batas yang kita tak patut kongsikan. Dan caranya mudah. Apa cara dia? Apa jua yang kita suka untuk diri kita, Nabi dah ajar kita kena suka untuk orang lain. Dan apa jua tentang diri kita yang kita tak suka untuk tersebar, itulah yang sepatutnya kita buat kepada orang lain. Jangan kita kongsi dan sebarkan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Ummu Salamah. Riwayat 2828. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Hasan bin Musa qala hadatsana Syaiban an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mustashar, seseorang yang diajak untuk bermesyuarat, muktaman, adalah orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan. Hadis ini telah meriwayatkannya lebih daripada seorang, daripada Syaiban bin Abdul Rahman An-Nahwi. Dan Syaiban, beliau adalah sahibu kitab, seorang penulis, wa huwa sahihul hadis, dan hadis periwayatannya adalah sahih. Beliau juga diberikan kunyah, diberikan gelaran Abu Muawiyah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Attar an Sufyan bin Uyainah qala Abdul Malik bin Umar, inni la uhaddithu bil hadis, sesungguhnya aku apabila menceritakan sesuatu hadis, fama akhrimu, maka aku tidak akan mengurangkan minhu, daripadanya satu huruf pun. Maka Abdul Malik bin Umar kata, kalaulah aku meriwayatkan hadis, aku tak akan kurangkan satu huruf pun daripada periwayatan hadisku. Nak menunjukkan dia benar-benar menjaga periwayatan hadis daripada Nabi SAW. Bab yang ke-92 menerangkan tidak ada sesuatu yang boleh dianggap sial. Tidak. Kadang-kadang orang Arab dulu, bila dia nampak burung terbang ke arah kiri, mereka anggap sial. Bila mereka nampak sesuatu, mereka anggap sial, anggap nasib malang. Maka Nabi SAW menerangkan tidak ada sesuatu yang boleh dianggap sebagai nasib malang ataupun sialan. Tidak. Kerana semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun boleh untuk kita menganggap nasib baik. Kerana bila kita menganggap nasib baik, maka seolah-olah kita bersangka baik dengan Allah. Maka Islam mengajar kepada kita untuk tidak menganggap sesuatu itu sebagai tanda sial, sebagai tanda nasib malang. Nampak contoh binatang hitam, oh malang ni, nasib malang. Ataupun pada waktu itu bila nak keluar rumah berlaku sesuatu, tak payah keluar, tak jadi teruskan perjalanan sebab ini tanda nasib malang. Tidak. Maka sabda Nabi SAW, tidak ada istilah pada waktu itu nasib malang. Dan kalaulah adanya tanda sial ataupun nasib malang, hanya ada pada 3 benda. Tapi 3 benda ini pun bila kita baca semua hadis pada waktu itu, tidaklah membawa maksud nasib malang sebenarnya. Tapi maksud daripada asy'um, nasib malang, daripada terjemahan biasa, sebenarnya maksudnya ada penerangan dia. Jom kita lihat riwayat 2829. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim wa Hamzah ibn Abdullah ibn Umar an abihima, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, asyu'mu fi thalathah, kalaulah ada nasib malang hanya ada pada 3 benda. Kalaulah nasib malang tu ada, maka hanya ada pada 3 benda. Fil mar'ah, pada pasangan, pada isteri. Wal maskan, pada rumah tempat tinggal.
wadabah, dan juga pada kenderaan. Kalaulah nasib malang tu wujud, maka hanya ada pada 3 benda. Dan ini dijelaskan pada hadis berikut. Pada hadis berikut kita akan baca. Maka apakah maksud asyu'mu? Kalaulah adanya nasib malang, maka hanya ada pada 3 benda. Aliyah, Aminah, ambil tisu. Nampak hati lah. Sini. Nak habis dah pun. Ada lagi 6 minit dah. Cepat. Sekejap je nak habis dah. Nak apa hati lah. Okey, sekejap je. Kata bagi salam je, sekejap je. Sini. Ambil tisu. Sini. Cepat. Habis nak mengajar. Sekejap je. Sini. Okey, bagi salam. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya esok. Dah, tak nak nangis. Bye. Assalamualaikum. Dah. Ni main. Ini tisu. Okey, apakah maksud asyu'um yang ada pada hadis ini? Nabi sebut, kalaulah ada asyu'um, maka hanya ada pada 3 benda. Maka para ulama jelaskan, bila digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka lihat kepada Sahara pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Minta maaf. Okey, maksud yang pertama pada baris yang kedua Sahara. Yahtamilu an yakuna ma'na al-istithna ala haqiqati wa yakun hadhihi al-ashya' kharija an hukm al-mustathna minhu ay asy-syu'mu laysa fi syai'in. Maksudnya seolah-olah Nabi nak sebutkan tidak ada istilah menganggap sial ataupun menganggap nasib malang daripada sesuatu kecuali hanya 3 benda. Kecuali hanya 3 benda. Dan apakah 3 benda tersebut? Dalam hadis kita dah baca tadi. Itu maksud pertama. Seperti mana yang dijelaskan dalam riwayat Muslim, innamasyu'mu fi thalathah. Kalaulah ada nasib malang, hanya ada pada 3 benda. Al-mar'ah, pada pasangan, wal faras, pada kenderaan, wad-dar, dan juga pada rumah. Maka itu adalah satu makna. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang keempat daripada bawah. Wal makna anna syu'ma law kana lahu wujud fi syai'in lakana fi hadhihi al-ashya'. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua, baris yang terakhir. Maksud daripada bila Nabi sebut dalam hadis ini, menganggap sial ataupun menganggap nasib malang tak ada pada apa-apa kecuali 3 benda. Maka 3 benda ini pun bukanlah maksudnya nasib malang, kata para ulama. Contohnya bila kita ada pasangan yang tidak membantu kita, bila ada rumah yang jiran pada waktu itu mengganggu kita, bila ada kenderaan yang asyik rosak dan sebagainya, bukanlah itu menggambarkan nasib malang. Tetapi maksud daripada hadis ini sabda Nabi, kalaulah adanya syu'um, maksudnya adalah fi adami muwafaqatiha lahu. Kalaulah benda itu pada waktu itu membawa sesuatu yang tak elok, sebenarnya itu adalah gambaran benda itu tak sesuai. Lalu sabda Nabi, tidak ada istilahnya kita boleh menganggap malang, menganggap sial daripada sesuatu benda yang berlaku daripada sekeliling kita. Kalaulah wujudnya sial, maka sebenarnya hanya pada 3 benda. Dan 3 benda ini pun bukanlah gambaran sial ataupun nasib malang, tetapi ianya lebih kerana benda itu tidak sesuai kepada kita. Itu yang Nabi nak terangkan. Tapi menganggap nasib baik, itu boleh. Sebab itu adalah gambaran kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sebahagian daripada anak murid Az-Zuhri tidak menyebutkan dalam periwayatan mereka perawi yang bernama Hamzah. Lalu mereka hanya menyebutkan hadis ini daripada Salim, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Dan beginilah yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Ibnu Abi Umar hadis ini daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Zuhri, daripada Salim,
dan Hamzah, yang mana mereka berdua adalah anak kepada Abdullah bin Umar daripada ayah mereka Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW. Maka kita baca sanad hadisnya sama, cuma sanadnya berbeza. Wa bi ilayhi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Salim an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa lam yadhkur fi Sa'id bin Abdul Rahman an Hamzah wa riwayat Sa'id as-sah li'anna Ali ibn al-Madini wal Humayd rawaya an Sufyan wa lam yarwi lana az-Zuhri hadha al-hadith illa an Salim an Ibn Umar. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة ibn Abdullah ibn Umar an abihima. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Aisyah Ummul Mukminin dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Riwayat 2830. Wa qadruya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda pernah bersabda, in kana syu'mu fi syai'in, jika benar wujudnya sial ataupun nasib malang daripada sesuatu, fafil mar'ah, maka itu adalah pada pasangan, adabah pada kenderaan, al-maskan dan pada rumah. Dan dalam hadis yang lain diterangkan apakah maksud kalaulah benar wujud sial tapi sebenarnya tak ada pada pasangan, apabila pasangan itu pada waktu itu tidak membawa ketenangan dan kebahagiaan kepada kita, tapi sebenarnya tak ada wujud sial. Kalaulah ada sabda Nabi, kenderaan hanya membawa masalah, rumah yang menjadikan pada waktu itu kita mempunyai jiran yang tak baik dan sebagainya, tapi sabda Nabi tidak ada sial ataupun nasib malang. Semuanya berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Hakim bin Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syu'ma, langsung tidak ada nasib malang dan sial, tak ada. Yang ada hanyalah pada waktu itu al-fa'al, nasib baik. Sabda Nabi, wa qad yakunu, dan yang ada hanyalah al-yumnu, nasib baik, menganggap nasib baik, fiddar, pada rumah, wal mar'ah, pada pasangan, wal faras, dan juga pada kenderaan. Wa bi ilai qala hadatsana bi dzalika Ali ibn Hujr qala hadatsana Ismail ibn Ayyash an Sulaiman ibn Sulaim an Yahya ibn Jabir at-Ta'ir Muawiyah ibn Hakim an Ami Hakim ibn Muawiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Bab yang terakhir untuk malam ni, saya minta maaf, saya masih lagi tak boleh nak berkongsi untuk tempoh yang lama. Bab yang pada malam ini adalah berkenaan larangan jangan berbisik di antara dua orang apabila ada orang yang ketiga. Jangan la yatanaja, jangan berbisik isnan, dua orang, dan pada waktu itu mereka mengabaikan as-salis, ada orang yang ketiga. Kalaulah ada banyak orang lain tak mengapa, tapi ni mereka ada 3 orang dan 2 orang ni pergi berbisik, dan seorang ni dia rasa left out, dia pun rasa diorang cerita pasal apa, kenapa tak ajak aku sekali. Maka Nabi larang, Nabi SAW larang. Kita kena jaga perasaan orang, dan kalaulah benda tu benar-benar penting, minta izin dulu. Kami ada benda berkenaan tentang perniagaan ataupun keluarga yang kami nak berbisik sekejap, boleh ke tidak, minta izin. Tapi jangan ada orang di depan kita dan pada waktu itu berbisik. Nabi SAW larang. Riwayat 2832. Wa bi ilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah al-Amash tahwil. Wa bi ilai qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan al-Amash an Syaqiq an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasah, apabila kamu ada 3 orang. Kalaulah lebih daripada 3 tak mengapa, tapi kalaulah kamu ada 3 orang, fala yantaji, maka janganlah berbisik hanya 2 orang, duna sahibihima, dan mengabaikan seorang itu bersendirian. Berkata Sufyan dalam periwayatan hadisnya, Nabi bersabda, la yatanajasnan, jangan berbisik 2 orang, duna salis, dan meninggalkan orang yang ketiga bersendirian. Fa inna zalika, kerana itu akan menjadikan dia sedih. Pada waktu itu dia terasa dia sedih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 2833. Wa qadruya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la yatanajasnan, janganlah berbisik 2 orang, duna wahid, dan mengabaikan
orang yang ketiga bersendirian. Fa inna dzalika, kerana perbuatan berbisik itu menyakiti orang beriman tersebut. Wallahu yakrah, dan Allah tidak menyukai adzal mukmin, apabila ada orang beriman disakiti. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah serta Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kadang-kadang benda-benda kecil yang kita anggap kecil, tapi sebenarnya itu adalah adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang lain. Minta sahabat-sahabat doakan saya. Saya balik daripada umrah, masih lagi demam. Mohon doa supaya kita boleh mulakan kembali hayati Quran kita dan juga mahsyar kita, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Walaupun dalam tempoh hanya 30 minit, tapi kita dapat baca beberapa hadis yang mudah-mudahan kita boleh amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa esok. Terima kasih semua.